Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya. Ayuh kita telusuri bersama. Seperti mana biasa, kita akan meneruskan lagi sesi tadabbur surah-surah Al-Quran, di mana pada kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan surah Al-As. Surah Al-As juga dikenali sebagai surah masa. Surah ini merupakan surah Makkiyah, yang mana surah ini terdiri daripada 3 jumlah ayat keseluruhannya, dan ia adalah surah yang ke-103 di dalam Al-Quran. Kita akan pergi kepada topik yang berikutnya. Berkaitan asbabun nuzul, untuk surah ini tidak dinyatakan di dalam tafsir, maka kita akan teruskan pembicaraan kepada intipati surah Al-As. Secara umumnya, di dalam surah yang kecil ini, ia mengandungi 3 ayat sahaja, namun tergambar satu peraturan hidup yang sangat sempurna bagi manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Ia menunjukkan sifat-sifat pokok kefahaman serta keimanan, begitu juga dengan hakikatnya yang agung dan syumul dengan satu gambaran yang begitu jelas dan halus. Dan ia meletakkan seluruh perlembagaan Islam di dalam beberapa ungkapan yang pendek dan mensifatkan hakikat dan fungsi umat Islam hanya dalam satu ayat saja, iaitu ayat yang ketiga dari surah ini. Dan inilah pengungkapan yang mengagumkan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Seterusnya kita pergi lihat kepada penafsiran daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Untuk ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Menerusi penafsiran ayat pertama hingga ayat ketiga ini, dilihat hakikat agung yang dikemukakan oleh keseluruhan surah ini ialah biarpun sepanjang mana waktu di seluruh zaman dan di sepanjang mana kelangsungan hidup manusia di setiap zaman ataupun di setiap masa, namun di sana hanya ada satu cara dan satu jalan hidup sahaja yang membawa keuntungan dan keselamatan. Dan itulah cara dan jalan hidup yang telah dijelaskan sempadan-sempadan dan batu-batu tandanya di dalam surah ini. Selain dari cara hidup ini adalah sia-sia dan juga rugi belaka. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh serta saling berpesan supaya menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya bersikap sabar. Itulah keimanan, amalan yang soleh, saling berpesan menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya bersikap sabar. Apakah iman itu? Keimanan dan nilainya dalam kehidupan manusia. Kami tidak bermaksud mentakrifkan iman di sini dengan takrif ilmu fiqah, tetapi kami hanya mahu memperkatakan tentang tabiat iman dan nilainya dalam kehidupan manusia. Keimanan ialah hubungan makhluk manusia yang bersifat fana, kerdil dan terbatas dengan Allah yang bersifat mutlak, yakni azali, kekal dan menjadi sumber yang melahirkan segala yang wujud. Juga hubungannya dengan alim ataupun dengan alam yang lahir dari Allah dan hubungannya dengan undang-undang yang mengendalikan perjalanan alam ini. Juga hubungannya dengan tenaga-tenaga alam yang tersimpan di alam ini. Titik tolak di sini ialah dari perbatasan diri manusia yang kedil kepada ruang alam yang amat luas dan dari batas-batas kekuatannya yang lemah kepada kebesaran tenaga-tenaga alam yang majhul dan dari batas-batas umur yang pendek kepada kelanjutan abad-abad yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Hubungan seperti ini selain memberi kekuatan, kesinambungan dan kebebasan kepada manusia, ia juga memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dengan segala keindahan alam dan dengan aneka ragam makhluk di mana roh-roh makhluk ini menjalin hubungan saling mesra dengan rohnya. Sehingga hidup ini dirasakan seolah-olah satu perkelahan melihat termasya-termasya ilahi yang dipamerkan kepada manusia di setiap tempat dan di setiap waktu.
Lalu hubungan ini merupakan suatu kebahagiaan yang tinggi dan kegembiraan yang melimpah, di samping merupakan suatu kemesraan terhadap hidup dan terhadap alam buana sama seperti kemesraan kekasih terhadap kekasih. Ini adalah satu keuntungan yang tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang lain. Dan kehilangannya merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang lain. Seterusnya, perkara yang dibahaskan di dalam surah ini ialah asas-asas berkenaan dengan keimanan. Kemudian asas-asas keimanan itu sendiri merupakan asas-asas kemanusiaan yang luhur. Menyembah Allah yang tunggal, membebaskan manusia dari perhambaan kepada yang lain dari Allah. Dan menegakkan dalam jiwanya kesedaran berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sesama manusia. Kerana itu, ia tidak menghinakan dirinya kepada seseorang yang lain dan tidak tunduk melainkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dari sinilah lahirnya kebebasan hakiki bagi manusia, iaitu kebebasan yang terbit dari hati nurani dan dari kefahaman terhadap hakikat yang berlaku di alam ini. Iaitu, tiada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah yang tunggal dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang tunggal. Pembebasan diri ini adalah terbit dengan sendirinya dari kefahaman ini kerana ia merupakan satu-satunya kesimpulan yang logik. Ciri Rabbaniyah yang menjadi teras keimanan itulah yang menentukan arah dari mana manusia harus menerima kefahaman-kefahamannya, nilai-nilainya, ukuran-ukurannya, pertimbangan-pertimbangannya, syariatnya, undang-undangnya dan segala peraturan yang mengikatkannya dengan Allah atau dengan alam atau juga dengan manusia. Dengan itu, kehidupan manusia terhindar dari kongkongan hawa nafsu dan kepentingan dan tempat kedua-duanya digantikan dengan syariat dan keadilan. Dan ciri Rabbaniyah ini itu juga yang meningkatkan rasa bangga seseorang mukmin terhadap nilai agamanya dan memandang rendah kepada kefahaman-kefahaman jahiliah, nilai-nilainya dan pertimbangan-pertimbangannya. Juga memandang rendah kepada nilai-nilai yang diambil dari perhubungan-perhubungan kebumian walaupun dia sebatang kara. Kerana ia menghadapi nilai-nilai itu dengan kefahaman-kefahaman dan nilai-nilai yang diambil secara langsung dari Allah yang sudah tentu lebih unggul, lebih kuat dan lebih utama diikuti dan dihormati. Jelas hubungan di antara Khalik dan makhluk dan perbezaan yang nyata di antara martabat uluhiyah dan martabat ubudiyah dapat menghubungkan manusia yang fana dengan Allah. Yang kekal itu dengan hubungan yang lurus tanpa kerumitan dan tanpa memerlukan perantaraan. Hubungan yang jelas itu juga memberi nur dalam hati, memberi ketenteraman kepada roh dan memberi kemesraan dan kepercayaan kepada jiwa. Di samping menyingkirkan keraguan, ketakutan, kecemasan dan kegelisahan serta menghapuskan perasaan takbur dan sombong terhadap sesuatu makhluk dengan dakwaan-dakwaan yang palsu. Juga, sikap yang jujur mematuhi cara hidup yang dikehendaki Allah. Kerana itu, sesuatu perbuatan yang baik bukanlah lahir secara kebetulan dan bukanlah hasil dari keinginan yang tiba-tiba. Dan juga bukan sesuatu yang dilakukan sekali-sekali sahaja. Malah, sesuatu perbuatan yang baik itu adalah lahir dari motif-motif tertentu dan menuju kepada matlamat yang tertentu di mana semua individu yang berjuang kerana Allah bekerjasama mempertahankannya. Dengan itu terbentuklah kelompok muslimin yang mempunyai satu matlamat dan satu panji-panji. Dan mereka akan bekerjasama dan berpadu sebagaimana yang dilakukan oleh generasi-generasi Islam yang silih berganti yang berpegang kukuh dengan agama ini. Anggapan bahawa manusia itu mulia di sisi Allah meninggikan pandangan manusia terhadap dirinya sendiri, menimbulkan dalam hati nuraninya perasaan segan dan malu untuk menjatuhkan dirinya dari martabat luhur yang diangkatkan Allah itu. Tanggapan manusia itu mulia di sisi Allah hanya merupakan satu tanggapan yang paling tinggi terhadap dirinya. Setiap aliran dan setiap kefahaman yang merendahkan darjat manusia pada pandangannya sendiri atau memulangkan asalnya kepada usul-usul yang hina yang memutuskan hubungannya dengan Allah ataupun dengan alam al-mala'ul a'la merupakan suatu persepsi atau aliran kefahaman yang menyuruh manusia kepada menjatuh dan merendahkan diri sendiri. Walaupun ini tidak dinyatakannya secara terus terang. Dari sinilah saranan-saranan dari aliran-aliran Darwinisme, periodisme dan Marxisme mengenai manusia merupakan saranan-saranan yang paling keji yang menimpa fitrah manusia dan kepimpinan manusia. Pendapat-pendapat itu menyarankan kepada manusia bahawa setiap kerendahan, kehinaan dan kekotoran pada budi pekerti mereka adalah perkara biasa yang memang diduga dan dijangka. Tiada sesuatu yang menganehkan dan tiada sesuatu yang patut dimalukan. Saranan ini adalah suatu jenayah terhadap manusia yang patut dicela dan dikecamkan. Kebersihan perasaan-perasaan adalah hasil secara langsung dari kesedaran manusia terhadap kemuliaan dirinya di sisi Allah dan dari kesedarannya terhadap pengawasan Allah
ke atas dhamir dan hati manusia. Seseorang yang normal yang tidak dirosakkan oleh saranan-saranan tersebut sebagaimana akan merasa malu andainya ada orang yang mengetahui keburukan-keburukan hati dan perasaannya. Seseorang Muslim yang merasa dirinya sedang dilihat Allah akan menggeletar, kerana itu lebih wajar baginya membersihkan dirinya. Deria atau kesedaran akhlak merupakan hasil yang tabi'i dan pasti dari keimanan kepada Allah, yang Maha Adil, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Sabar, iaitu Tuhan yang bencikan kejahatan dan cintakan kebaikan, dan Tuhan yang mengetahui jelingan mata yang tidak jujur dan rahsia-rahsia yang tersimpan di dalam dada. Di sana terdapat tanggungjawab sebagai hasil dari kebebasan kemahuan dan pengawasan Allah yang ketat. Tanggungjawab itu menimbulkan kesedaran, rasa sensitif, sikap yang bijaksana dan hati-hati. Ia bukan sahaja merupakan tanggungjawab perseorangan, malah ia juga merupakan tanggungjawab secara kelompok. Tanggungjawab terhadap kebaikan itu sendiri, tanggungjawab terhadap manusia seluruhnya di hadapan Allah. Apabila seseorang mukmin itu bertindak, ia akan merasa seluruh tanggungjawab itu. Ia akan menilai hasil setiap langkahnya sebelum ia menghayunkan kakinya. Ia sedar bahawa dia adalah makhluk yang mempunyai nilai di alam ini dan mempunyai tanggungjawab dalam sistem alam ini. Seterusnya kita lihat kepada saranan-saranan keimanan. Di antara saranan keimanan ialah menjauhi sikap tamak haloba terhadap kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia yang fana dan memilih balasan-balasan yang tersedia di sisi Allah yang lebih baik dan kekal. Firman Allah, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dan untuk mendapatkan nikmat yang sedemikian, maka hendaklah mereka berlumba-lumba, yakni membuat amalan yang soleh. Dari surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Perlumbaan untuk merebut balasan-balasan yang disediakan Allah boleh meninggi dan membersihkan jiwa seseorang. Dan ini dibantu pula oleh wujudnya ruang pergerakan yang luas yang dinikmati oleh seorang mukmin, iaitu pergerakan di antara dunia dan akhirat, di antara bumi dan alam al-mala'ul a'la, dan semuanya ini boleh mententeramkan kegelisahannya untuk mendapat hasil yang segera. Justru itu, ia mengerjakan kebaikan kerana perbuatan itu baik dan kerana Allah sukakan kebaikan, dan dia tidak merasa apa-apa andainya perbuatan yang baik itu tidak menghasilkan kebaikan di hadapan matanya dan dalam umur hidupnya yang terbatas. Sebab Allah yang kerananya ia mengerjakan kebaikan itu tidak mati dan tidak perlu lupakan sedikit pun perbuatannya yang baik itu. Bumi bukannya negeri balasan dan hidup di dunia bukannya stesen pengembaraan. Dari sumber inilah seseorang mukmin itu mengambil bekalan daya kudrat untuk terus mengerjakan kebaikan. Dan inilah sumber yang menjadikan amalan mengerjakan kebaikan itu suatu cara hidup yang bersambung-sambung. Bukannya hasil dari keinginan yang timbul mendadak dan bukan pula suatu hasil yang tunggal yang tidak bersambung. Inilah sumber yang membekalkan tenaga rasa-asa kepada seseorang mukmin untuk menentang kejahatan. Sama ada berupa kepemerintahan yang zalim atau berupa tekanan dari pandangan-pandangan jahiliah atau berupa tekanan keinginan-keinginan hawa nafsunya sendiri terhadap kemahuannya. Tekanan ini adalah terbit dari perasaan dan kesedaran seseorang bahawa umurnya begitu pendek untuk menghabiskan kenikmatan-kenikmatan hidupnya dan mencapai cita-citanya. Juga kesedarannya terhadap kelemahannya untuk melihat hasil kebaikan yang jauh dan untuk melihat kemenangan kebenaran di atas kebatilan. Di sinilah keimanan bekerja mengubati perasaan-perasaan itu dengan pengubatan asasi yang sempurna. Pembicaraan yang seterusnya berkaitan tentang keimanan punca segala kegiatan hidup yang baik. Iman itulah punca hidup yang agung. Dari punca inilah lahirnya segala cabang kebaikan. Dan dengan punca inilah bergantungnya segala hasil kebaikan. Tanpa iman, cabang kebaikan merupakan satu cabang yang terputus dari pokoknya yang akan terus layu dan juga kering. Dan tanpa iman, hasil kebaikan itu merupakan satu hasil dari syaitan yang tidak lanjut dan kekal. Iman itulah paksi yang menarik ke arahnya semua tali-tali hidup yang luhur. Tanpa iman, tali-tali itu akan terlepas, terurai dan bersimpang siur membawa hawa nafsu. Iman itu satu sistem yang mengumpul berbagai-bagai kegiatan dan amalan-amalan dan mengembalikannya kepada satu sistem di mana kegiatan-kegiatan itu menjadi selaras, saling bantu-membantu dan menuju ke satu jalan yang bergerak dengan satu harakat yang mempunyai satu motif dan satu matlamat yang tertentu. Selain itu, amalan yang tidak berlandaskan keimanan adalah disia-siakan Allah. Kerana itulah Al-Quran mensia-siakan nilai segala amalan yang tidak berasal dari punca iman dan tidak terikat kepada paksi iman.
Pandangan Islam dalam perkara ini amat jelas. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Ibrahim, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'." Bandingan amalan orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka sama seperti abu yang ditiup angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak dapat mengambil faedah sesuatu apa dari amalan-amalan yang mereka usahakannya. Surah Ibrahim ayat ke-18. Lalu firman-Nya Allah lagi di dalam surah An-Nur, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka adalah sama seperti fata morgana di padang rata, di mana si dahaga menyangkakan airnya, tetapi apabila ia datang ke tempat itu, ia tidak dapati air sedikit pun. Dalam surah An-Nur pada ayat ke-39. Ini adalah nas-nas yang jelas yang menunjukkan seluruh amalan itu adalah sia-sia dan tidak berharga selama ia tidak bersandar kepada iman. Kerana iman itulah yang membuat amalan itu mempunyai motif yang bersambung dengan Allah dan mempunyai matlamat yang sesuai dengan pandangan kewujudannya di alam ini. Inilah pandangan akidah Islam yang logikal yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Sesiapa yang putus hubungannya dengan Allah bererti ia terputus dan hilang hakikat maknanya. Iman adalah bukti kesihatan fitrah manusia dan kesempurnaan kejadiannya. Juga bukti keseimbangannya dengan fitrah alam seluruhnya dan bukti adanya hubungan timbal balik di antara manusia dengan alam sekelilingnya. Oleh kerana ia hidup di alam ini dengan entitinya yang sihat, maka sudah tentu akan terjalin hubungan timbal balik di antaranya dengan alam di sekeliling. Dan hubungan ini pada akhirnya pasti membawa manusia kepada iman. Kerana alam itu sendiri mengandungi dalil-dalil dan saranan-saranan yang menunjukkan bahawa kekuasaan Allah yang mutlak itulah yang menciptakan alam ini dengan peraturan yang rapi. Sebaliknya, apabila hubungan timbal balik itu tidak wujud, lalu rosak, maka itulah bukti adanya kerosakan sistem penerimaan pada entiti manusia. Dan itulah tanda kerosakan yang akan membawa kepada kerugian. Kerana kerosakan ini menyebabkan amalan-amalannya tidak sah, walaupun pada zahirnya nampak baik. Alam orang yang beriman itu begitu luas, syumul, tinggi, indah dan bahagia sehingga alam-alam orang-orang yang bukan mukmin kelihatan begitu kecil, kerdil, rendah, buruk, celaka dan rugi serugi-ruginya. Amalan yang soleh itu merupakan buah yang tabi'i dari iman. Juga merupakan gerakan otomatis yang bermula pada saat bertapaknya hakikat iman di dalam hati manusia. Kerana itu, iman merupakan satu hakikat positif yang dinamis. Sebaik saja ia bertapak dalam hati manusia, ia terus bergerak menonjolkan zatnya keluar dalam bentuk amalan yang soleh. Inilah iman di dalam Islam. Ia tidak mungkin tinggal beku tanpa bergerak. Tidak mungkin tinggal tersembunyi tanpa menjelma dalam satu bentuk harakat yang hidup di luar tubuh seorang mukmin. Andainya iman itu tidak bergerak secara tabi'i seperti ini, maka ia adalah suatu iman yang palsu atau suatu iman yang mati. Ia sama dengan bunga yang tidak berbau, sedangkan bau itu harus tercetus dari bunga itu secara tabi'i. Jika tidak, maka bau itu tidak wujud. Di sinilah letaknya nilai iman, iaitu iman adalah gerakan, tindakan, amalan, pembinaan dan pembangunan yang bertawajuh kepada Allah. Iman bukannya gerakan introversif atau menarik diri, bukannya bersifat negatif, dan bukannya penyerokan diri dalam isi dada dan bukannya semata-mata niat-niat baik yang tidak menjelma dalam gerakan dan tindakan. Inilah sifat utama Islam dan sifat inilah yang menjadikan Islam suatu kekuatan pembangunan yang amat besar dalam kehidupan. Ini memang dapat dipengertikan ke mana iman itu ialah pembabitan diri dalam sistem hidup Rabbani, iaitu cara hidup yang sentiasa bergerak dan bertindak di alam ini. Gerakan yang lahir dari satu perencanaan dan menuju ke arah satu tujuan. Kepimpinan ialah kepimpinan yang memimpin manusia ke arah merealisasikan program harakat yang menjadi tabiat dalam alam ini, iaitu melakukan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan yang bersih, membina dan membangun sesuai dengan sistem hidup yang terbit dari Allah. Antara lainnya dilihat juga adalah keperluan tugas saling berpesan meneruskan perjuangan menegakkan kebenaran. Amalan saling berpesan supaya menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya memberikan sikap sabar melahirkan gambaran umat, iaitu Muslim atau kelompok Muslimin yang mempunyai identiti yang istimewa. Perkataan yang istimewa dan arah tujuan perjuangan yang sama, iaitu kelompok yang sentiasa sedar terhadap hakikat entitinya dan terhadap kewajipannya di samping mengetahui hakikat iman dan amalan soleh yang termasuk di bawahnya tugas dan amalan soleh
memimpin umat manusia ke jalan iman dan amalan soleh. Kerana itu, untuk melaksanakan tugas atau amanah agung ini, mereka perlu saling berpesan dan nasihat-menasihati terhadap satu sama lain. Dari kata-kata berpesan itu, nampaklah satu gambaran umat atau kelompok muslimin yang bersatu padu, satu umat yang terpilih, yang sedar, yang tegak di atas bumi, di atas lunas-lunas kebenaran, keadilan dan kebaikan. Itulah gambaran umat muslimin yang dikehendaki oleh Islam. Islam mahukan mereka menjadi satu umat yang terpilih, kuat, sedar, siap siaga mengawasi kebenaran dan kebaikan dan sentiasa saling berpesan sesama mereka supaya menjunjung kebenaran dan bersabar dalam perjuangan dan hidup saling mesra. Bekerjasama dengan semangat ukhuwah Islamiah sebagaimana yang disarankan oleh kata-kata saling berpesan di dalam Al-Quran. Amalan, saling berpesan menjunjung kebenaran merupakan satu keperluan dalam perjuangan. Kerana usaha-usaha menegakkan kebenaran itu amat sukar dan batu-batu penghalangnya beraneka ragam dalam bentuk hawa nafsu, logik kepentingan, persepsi-persepsi masyarakat, kemaharajalaan dan kezaliman pemerintah. Dengan adanya saling berpesan, dapatlah diberi peringatan, pemberangsangan dan penyedaran terhadap persamaan matlamat, terhadap semangat persaudaraan untuk memikul tugas dan amanah. Itulah pengembelingan seluruh arah tujuan perjuangan individu agar saling dan bertindak dengan kesedaran selaku seorang pengawal kebenaran yang merasa bahawa di sampingnya ada orang-orang lain yang sentiasa berpesan, memberangsang dan turut berjuang bersamanya. Juga sentiasa berdiri di sampingnya, menyayanginya dan tidak menghampakannya. Agama Islam yang benar ini tidak dapat ditegakkan melainkan dengan pengawasan dan kawalan kelompok muslimin yang saling membantu, saling berpesan dan juga bersatu padu. Seterusnya kita lihat apakah tugas bersabar dalam perjuangan dakwah dan bagaimana. Amalan saling berpesan supaya bersikap sabar juga merupakan satu keperluan dalam perjuangan. Kerana usaha-usaha menegakkan iman dan amal soleh dan usaha-usaha menjaga kebenaran dan keadilan merupakan tugas-tugas yang amat sukar yang dihadapi oleh kelompok dan orang perseorangan. Dan inilah yang memerlukan kesabaran, iaitu sabar melawan tentangan hawa nafsu sendiri, sabar melawan tentangan orang lain, sabar menghadapi gangguan dan kesulitan, sabar menentang keangkuhan, kebatilan dan kejahatan, juga sabar mengharungi jalan perjuangan yang panjang. Sabar juga menempuh peringkat-peringkat perjuangan yang lambat. Sabar kerana hilangnya batu-batu tanda di jalan perjuangan dan sabar kerana kejatuhan matlamat. Amalan saling berpesan supaya bersabar itu menambahkan daya kebolehan kerana ia dapat menimbulkan perasaan kesatuan matlamat dan tujuan serta kerjasama di antara semua pihak. Di samping membekalkan perasaan kasih mesra terhadap satu sama lain, keazaman dalam tekad perjuangan yang kukuh dan sebagaimana dari konsep-konsep hidup berkelompok, kerana di dalam suasana kelompoklah hakikat Islam itu hidup dan menonjol, dan jika tidak, maka itulah kerugian dan kehilangan. Selain itu, ada dinyatakan umat manusia dilanda kerugian di merata pelosok bumi. Pada hari ini, apabila kita melihat dari kacamata undang-undang perlembagaan yang digariskan oleh Al-Quran, untuk panduan hidup kelompok orang-orang mukmin yang terselamat dari kerugian itu, kita merasa begitu cemas melihat umat manusia di merata pelosok bumi tanpa kecuali sedang diringkumi kerugian. Kita merasa begitu cemas apabila kesia-siaan dan kepercumaan hidup mereka di dunia sebelum akhirat. Dan melihat mereka berpaling dari agama yang baik yang telah dikurniakan Allah kepada mereka, juga melihat tidak adanya pemerintah yang terpilih, beriman dan tegak di atas agama yang benar di muka bumi ini. Orang-orang Islam atau lebih halus, orang-orang yang mendakwa beragama Islam merupakan orang-orang yang paling jauh dari agama ini di dunia sekarang dan paling kuat berpaling dari sistem hidup ilahi yang telah dipilih Allah untuk mereka dan dari undang-undang yang disyariatkan Allah kepada mereka dan dari satu-satunya jalan yang digariskan Allah untuk menyelamatkan mereka dari kerugian dan kesia-siaan. Negeri Arab yang dahulunya menjadi tempat lahirnya agama yang baik itu telah meninggalkan panji-panjinya yang telah dikibarkan Allah untuk mereka. Mereka telah meninggalkan panji-panji iman untuk bergantung dengan panji-panji kebangsaan yang tidak pernah mereka capai kebaikan di dalam kibarannya. Di samping sejarahnya dan nama, mereka tidak pernah disebut di dalam kibarannya, baik di bumi maupun di langit. Sehingga datangnya agama Islam mengibarkan panji-panji Allah yang tunggal, yang tiada sekutu baginya. Dan di bawah kibaran panji-panji inilah, umat Arab mencapai kemenangan menjadi kuat dan berjaya bagi pertama kalinya di dalam sejarah mereka dan sejarah umat manusia seluruhnya. Jadi kita berhenti sampai situ dahulu untuk video yang pertama dan kita akan bersambung pada video yang seterusnya. Kerana pada surah ini penafsirannya agak panjang,
walaupun ayatnya hanya 3 ayat yang ringkas. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.